Selamat petang, selamat sejahtera kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami dari CDL pada ketika ini ya. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang dan saya tengok sekarang ini jam 2.40 sudah ada penyertaan seramai 48 orang. Jadi kita akan menunggu seperti yang saya nyatakan tadi, sesi rasmi akan bermula pada jam 3 petang. Maka untuk mengisi ruang menunggu ini dengan lebih bermakna, kita ada perkongsian pendek daripada seorang individu ya yang amat bermakna dalam bidang pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara ini yang merupakan hasil didikan beliau. Beliau ialah mantan pengarah IAB dan sekarang masih bergiat sebagai fellow penyelidik kanan dalam School of Education, University of Nottingham. Dan sekarang beliau adalah salah seorang ahli majlis penasihat pendidikan kebangsaan. Selain daripada itu, beliau berperanan sebagai salah seorang koordinator CDL. Yang saya maksudkan di sini adalah Datuk Dr. Mahinder Singh. Untuk memulakan snippet beliau yang bertajuk if the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Maka tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahinder untuk memulakan perkongsian anda. Saya ucapkan selamat datang kepada semua bagi sesi snippet kita. Tajuk saya pada hari ini ialah if the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Apa maksudnya? Kalau kita jadi macam katak di bawah tempurung dalam organisasi kita, kita berada dalam suasana kita sendiri. Kita dapat kejayaan dalam perkara-perkara tertentu, tetapi pada masa yang sama, kita lupa di luar sana banyak perkara sedang berlaku. Luar maksudnya bukan saja di keliling organisasi kita maupun sekolah, PPD, JPN atau kementerian atau negara. Kalau di peringkat negara, apa yang sedang berlaku di negara jiran? Apa sedang berlaku di benua yang lain? Bagi kita tentang pendidikan. Bagi mereka yang berminat dalam ekonomi, mereka lihat apakah perkembangan ekonomi yang berlaku di negara-negara lain. So kita harus sedar tentang perubahan yang berlaku di luar sana. Kalau kita tidak sedar, kalau perubahan di luar sana lebih hebat daripada perubahan yang berlaku dalam organisasi kita, tidak searus dan tidak setanding dengan perubahan itu, tidak menyahut cabaran, maka the end is near. Why is the end near? Kita mungkin akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan kerana pendidikan adalah dinamik. Kalau anda lihat ungkapan di sebelah kanan itu oleh Jack Welch, seperti gambar yang dipaparkan, change before you have to. Yeah. Change before you have to. Kita sendiri kena berubah. Jangan kita jadi reaktif. Kita sentiasa perlu jadi proaktif. Proaktif artinya kita sedar dan kita boleh terjemahkan perkara yang akan berlaku. We can extrapolate. We can predict what will happen. What we need to do. So if we can predict, kalau kita boleh tahu apa yang akan berlaku, maka kita kena berubah untuk bersedia bagi perkara itu. Itu adalah proaktif. Kalau perkara itu sudah berlaku, baru kita nak bertindak, itu adalah pendekatan reaktif. So anda pilih, kita nak proaktif atau reaktif. Bagi kita yang terlibat lama dalam pendidikan, semua yang hadir pada hari ini, saya jangka sudah pastinya anda nak jadi proaktif daripada reaktif. Sejauh manakah ilmu yang kita terima, kerana perubahan mesti ditunjang, ada tunjang di sebaliknya yang merupakan ilmu. Mungkin
ilmu yang berkait dengan organisasi kita. So sejauh manakah ilmu yang kita terima kalau anda habis latihan di IPG atau IPT pada tahun 2010, sekarang 2023 atau 2005. Banyak perkara mungkin yang kita pelajari sekarang tu sudah mungkin kurang ada yang terbaru. Kalau saya lihat pengalaman saya jadi guru, mula jadi guru pada tahun 1980. Umur saya 21 tahun, lulusan maktab perguruan. Dan zaman dari situ sampai saya bersara pada tahun 2019, hampir 4 dekad, 2 tahun berada di maktab perguruan pada tahun 78-79, masih lagi boleh tulis assignment dengan tulisan tangan atau type sahaja. Tapi banyak peralihan zaman berlaku. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang guru, kita harus menyahut keterampilan tentang teknologi yang diperlukan. Teknologi sebagai penyokong kepada PDP kita. Bukan menjadi teraju utama, tetapi kita ada kaedah, kita ada style mengajar kita sendiri. Jangan lupa, kaedah dan style berbeza. Kaedah itu bagaimana kita nak menyampaikan PDP kita tu berdasarkan ilmu yang disampaikan dengan kaedah cuba jaya ke, exploration dan sebagainya, berbanding dengan bagaimana anda lakonkan apa yang nak disampaikan, your style of presenting. So, dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang style kita yang dapat memikat pelajar, bila style kita dapat memikat pelajar, baru mereka tertarik dengan ilmu yang kita nak sampaikan. Kalau kita tak dapat dengan style, kita tak ada satu branding. Kita harus ada branding. What is our brand? Selain daripada itu, apakah yang perlu dibuat berdasarkan need analysis atau analisis keperluan? Apa yang diperlukan dalam organisasi kita? Apa perubahan yang diperlukan? Dan ini boleh ditentukan bersama, bukan oleh pemimpin sekolah sahaja. Apakah yang akan memberi manfaat kepada para pendidik dan institusi? Manfaat itu penting. Jangan buat perkara yang sia-sia. Ini bukan tahun 60-an. We do not have time. 24 jam sehari pun tak cukup. Revolusi industri habis, revolusi informasi bermula. Hari ini ialah revolusi emosi. Nak jaga emosi cikgu, nak jaga emosi keluarga kita, nak jaga emosi pemimpin, pengurus. We need to have a good harmony between all this. Kerana telah berlaku perbezaan. So kita kena menyahut, kalau kita nak buat sesuatu, jangan lupa poin ini, it must bring benefit. Don't waste people's time. People's time artinya setiap masa, setiap individu lah. Pada zaman sekarang ni, masa tu, walaupun pepatah masa tu emas dah wujud dari dulu, tapi realitinya pada zaman sekarang, masa tu memang emas. So we must be very sure how we want to use time efficiently and effectively. Dua istilah anda perlu ingat. Di mana kita dalam hasrat nak menyahut cabaran pendidikan di negara kita ni, di mana kita dalam continuum. Dalam satu alat ukur, kalau angkanya 1 hingga 10, di mana letaknya kualiti pendidikan negara kita? Di mana letaknya kualiti pendidikan PDP anda? Di mana letaknya kualiti kepimpinan pihak sekolah atau PPD atau JPN dan kementerian? Setiap peringkat, where do we put our quality? Dan saya pernah sebut tentang istilah kodawari. Kodawari definisinya ialah the relentless pursuit of perfection. Kita sentiasa nak yang terbaik. Dan itu tidak salah. Kita nak yang terbaik. Kalau kita nak jadi sistem pendidikan yang terulung, yang terpuji, yang dihormati negara jiran dan dunia, then we need to be very focused. What kind of quality are we looking for? Dan quality sistem tidak boleh mendahului quality guru.
The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. So teachers, you are number one. We are number one. I'm part of one of you all, right? So kalau kita rangka CPD, dia mesti relevant, mesti sesuai dengan peralihan era, apa keperluan. Saya sebut needs analysis tadi. Ini adalah amat penting. Kalau kita hari Rabu atau hari Khamis petang adalah untuk CPD, PLC dan sebagainya, make sure topik itu adalah relevan dan menyokong terus outcome pendidikan. Menyokong dari perspektif apa? Khususnya outcome murid. Khususnya quality PDP kita. Remember, education is dynamic. That's why change is so important. Consistently, it's changing. Apa yang berlaku pada tahun 60-an berbeza daripada apa yang berlaku sekarang. Dalam pengurusan, yang constant adalah perubahan. Change will always happen. Daripada peralihan zaman itu. Kita perlu tahu apakah perkembangan pendidikan yang berlaku di sekeliling kita, in the region, in the world. Kita tidak mau ketinggalan dengan perkembangan pendidikan terkini di dunia. Tapi apakah perubahan yang diperlukan? Apakah perubahan yang sesuai dengan DNA negara kita, dengan fabrik negara kita, dengan acuan negara kita? Kita tidak mau jadi dalam bahasa Inggeris copycat. Kita ambil yang terbaik. Kadang-kadang kita ambil amalan yang terbaik, tapi kita ambil prinsip yang terbaik. Lepas daripada prinsip itu, kita olah amalan yang terbaik mengikut acuan kita. So, keupayaan itu, keterampilan itu, kepakaran itu ada pada kita semua. Dan kita perlu mahir macam mana nak olah perkara itu. Macam mana nak olah perkara itu. Kita ada kurikulum. Bila datang ke bilik darjah, bagaimana kita nak olah kurikulum itu supaya jadi operational kurikulum yang boleh memberi manfaat kepada murid kita. Itu adalah otonomi kepada seorang guru. Tiada siapa akan menentukan apakah style yang anda akan gunakan. So, perubahan-perubahan itu adalah penting bagi kita semua. Kalau sistem latihan guru di beberapa negara termasuk Finland, saya sedang kaji Finland sekarang dan saya buat kolaborasi dengan negara Finland, dengan University of Oulu. Kita dapati satu komponen utama adalah unsur pengukuhan kemahiran penyelidikan dalam kalangan guru. Bukan untuk menjadi penyelidik yang hebat, kalau jadi itu tak salah, tapi yang pentingnya apa? Kalau nak bawa penambahbaikan dalam organisasi kita, dalam sekolah kita, maka guru mempunyai kemahiran atau dalam kumpulan bersama dengan rakan lain, boleh buat penyelidikan atau kajian ringkas supaya tugas mereka menjadi lebih bermakna. So you get the research skills for your own use, for your own organization, for your own how to, sekarang ini kita dah habis tahun 2022-23. Sidang akademik yang baru akan bermula untuk 2020, 23, 24. So masa 4 minggu ini adalah masa refleksi, masa untuk baca, masa untuk sembang dengan rakan, masa untuk dapat tenaga, rejuvenate, supaya bila kita datang balik, kembali selepas 4 minggu ni, seminggu dah lepas dah, tinggal lagi 3 minggu. Bila kita kembali, kita datang dengan satu semangat yang baru. Untuk siapa? Ini bukan kerana pangkat, ini bukan kerana kenaikan pangkat berdasarkan time base. Itu semua orang, kalau anda buat tugas dengan ikhlas, sudah pastinya dapat. Tetapi, ini adalah kerana keikhlasan kita dalam tugas kita, supaya murid kita akan sentiasa ingat pada kita, this is my teacher. This is the teacher that I want. This is the teacher yang ikhlas, yang menjalankan tugas. That is very important. Keikhlasan kita kadang-kadang dalam kelas. Ahli sosiologis, dia ada istilah untuk ini. Di mana kita jadi we are the kings and queens of our class. Kita dicerap mungkin 2 kali 3 kali setahun. So what we do adalah keikhlasan kita.
So kajian yang kita buat can be problem driven, data driven, collegial driven. Collegial artinya disokong oleh rakan, or knowledge driven. Kita nak ilmu. Bagaimana kita boleh merangsangkan lagi, merancakkan lagi, memangkinkan lagi PDP kita. Akhirnya persoalannya adalah core business kita, teaching and learning. Kita nak harapkan yang terbaik. We are born, we get training to be teachers because we want to perform well. Dan saya jangka semua 180 orang yang ada pada petang ni, dan sekarang 182, sudah pasti nak beri yang terbaik. Of course kita ada normal graph juga, ada masanya kita kurang sedikit, tapi secara keseluruhan puratanya kita nak yang terbaik. Hari ini kita perlu rancang apa jua perubahan dengan unsur bahawa ia akan membawa faedah yang bermakna kepada tugas guru dari pelbagai perspektif. Kalau ia tidak membawa faedah, we will be wasting our time and everybody's time. Dalam era sekarang, dan saya sebut perkara ini beberapa kali dalam banyak seminar, I always mention this, orang bisnes dia sebut ROI. Kita pendidik, kita sebut ROE. ROI, return on investment. Kita belanjakan duit bina sekolah, itu return on investment. Tapi ROE, return on energy. We are going to spend our energy. Cikgu berdiri 3 jam sehari mengajar. By the end of it, you are tired. You want to do the best. Dan apa juga kita buat, kita mesti pastikan ia membawa faedah. Dan kita perlu semangat untuk sentiasa nak beri yang lebih baik daripada apa yang kita boleh beri. Itulah konsep Kodawari. The relentless pursuit of perfection. Kita nak buat yang terbaik lagi. Kerana jangan ingat, sekarang umur saya 40, saya ada 20 tahun lagi. 20 tahun itu akan berlalu dengan cepat. Ya. Kalau saya lihat pengalaman saya sendiri, baru saya rasa macam saya keluar daripada maktab, saya habis ijazah pertama dan sebagainya. Tapi masa berlalu dengan cepat. So if you want to be great now. Be great now, menyahut cabaran, membawa perubahan yang boleh diterima dan sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman sekarang 24 jam tidak cukup. So marilah kita rancang apa jua perubahan dengan pendekatan strategik. Apa maksud pendekatan strategik? Lebih dengan mudah, limited resources for specific outcomes. Resource kita tak banyak. Lalu kita merungut kadang-kadang, resource kita tak banyak. Kerana resource kita tak cukup, maka kita kena, duitnya sebegini aja. Macam mana kita nak dapat terbaik daripada resource ini? So we do not have the luxury of time. Ini dah tahun 2023. So kita kena buat yang terbaik. Setiap detail, setiap perubahan yang kita buat, rancang bersama. Kita satu pasukan yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu di sekolah saling membantu. Work as a team. Tak ada pertandingan apa-apa. Rezeki itu sudah ditentukan. Right? Rezeki itu sudah ditentukan dan setiap orang akan ada rezekinya. Tapi keikhlasan menjalankan tugas itu menjadi kewajipan kita. Saya selalu dengan izin, saya selalu sebut kepada staf-staf saya dulu, dan tidak kira daripada agama apa dan mazhab apa, yang penting ialah kita sentiasa kena menghalalkan gaji kita. Itu saya cukup percaya pada perkara itu dan saya selalu kongsikan perkara itu. Right? Untuk kita macam service industry, kita mendidik, kita deal dengan human beings dalam setiap hari tugas kita, maka kita nak return on energy. Apa yang kita sumbangkan ialah tenaga kita. Tenaga mental, tenaga fizikal, tenaga emosi, tenaga sosial, tenaga spiritual. Semua itu adalah sumbangan kita. Maka yang penting bagi kita adalah ROE. Energi kita yang ada, kita nak dapat pulangan yang terbaik daripada ROE kita. Kita tidak mau pembaziran ROE. Kita nak yang terbaik.
So tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita boleh dapat ilmu daripada berbagai sumber. Maka sumber itu boleh datang daripada mana? Daripada internet, daripada makalah, majalah, daripada jurnal dan sebagainya. Ataupun sembang profesional dengan rakan-rakan. Tidak salah, minum kopi sampai dan kita dapat sembang. Ilmu tu ada di luar sana. Saya sentiasa, bagi saya sendiri, saya sedang belajar. Saya belajar juga daripada peserta. Dan jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Dr. Mahinda atas sesi snippets tadi ya, yang sungguh bermakna dan saya percaya telah memberi inspirasi kepada kita semua para pendidik. Saya tengok dalam chat pun ada banyak kata-kata positif yang telah ditulis oleh para pendidik yang sudah bersama dengan kita. Okay, jadi kita sentiasa perlu mereflek dan atas keupayaan kendiri kita. Kita kena beradaptasi dan membuat penambahbaikan agar tidak ketinggalan perkembangan zaman. Jadi semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik seperti yang telah dinyatakan oleh Datuk Dr. Mahinda tadi. Okay. Selamat petang sekali lagi dan selamat sejahtera kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, pemotivator mingguan CDL Datuk Dr. Mahinda Singh, penceramah jemputan kita pada minggu ini Encik Chung Tek Fei. Saya Puan Elsie adalah peniraras CDL Sabah Chapter Cikgu Mita Tabang. Selamat sejahtera, selamat petang kepada para pegawai JPN yang mungkin bersama dengan kita, pegawai-pegawai PPD, para pengetua, para guru besar, para penolong kanan sekolah menengah dan sekolah rendah, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah Hasnia dan di seluruh pelosok Malaysia jika ada yang bersama dengan kita. Selamat bertemu kembali ke dalam sesi CDL siri yang ke-21. Ya, Cikgu Mita Tabang yang bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Ini adalah satu perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri dan pada hari ini ia adalah siri yang ke-21 menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidik sekalian, sebagai makluman kepada yang baru pertama kali bersama dengan kita, objektif CDL hands-on ini adalah seperti yang tertera, ada 4 objektif kita ya, dan ia adalah platform yang kita berharap akan mencapai objektif 4 objektif tersebut. Dan peserta, jika anda ingin mendapat maklumat yang berterusan, anda boleh melayari www.connectingdots.my dan anda akan dapat maklumat tentang siri perkongsian yang akan diadakan pada setiap hari Khamis ya, selama 1 jam 30 minit seperti hari ini yang bermula pada jam 3 hingga 4.30 pun begitu. Sesi Zoom ini akan dibuka pada setiap hari Khamis jam 2.30. Okay, dan seperti yang anda telah lihat tadi, 2.40 ada sesi perkongsian daripada pakar motivator kita, Datuk Dr. Mahinda pada setiap kali sebelum sesi sebenar. Okay, sebelum saya mempersilakan penceramah kita, ingin saya memperkenalkan sedikit sebanyak biodata berkenaan dengan penceramah kita ya, iaitu Encik Chung Tek Fei. Beliau berasal daripada Sarawak dan kini bertugas di SJKC Shantau, Kota Kinabalu. Beliau berpendidikan diploma perguruan dalam pengajian Cina dan matematik daripada Maktab Perguruan Gaya. Dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran beliau ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang matematik bagi kategori sekolah rendah di Universiti Malaysia Sabah. Dan memang beliau ni telah bertugas sekarang ini sebagai penolong kanan co-curriculum di SJKC Shantau. Beliau juga adalah juru latih utama untuk PAJSK daerah Kota Kinabalu, co-leader Google Educator bagi Kota Kinabalu, certified educator bagi Google, certified Google educator dan trainer. Beliau mendapat banyak anugerah dalam
peringkat Convention Kumpulan Inovatif Kreatif Pantai Barat Sabah dan juga pada 2020 dan 2022. Okay, sebelum saya mempersilakan beliau, ingin saya menyatakan di sini bahawa tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan jika sudi tolong berkongsi di bahagian chat dari mana anda berasal, sekolah mana ya untuk pengetahuan PPD, dan juga anda boleh menulis persoalan anda di chat pada bila-bila masa agar penceramah kita boleh menjawab soalan sesuai dengan topik yang beliau bincangkan pada ketika itu, ya. Maka dengan itu tanpa membuang masa saya ingin mempersilakan Encik Chung untuk memulakan perkongsian beliau. Dipersilakan Cikgu Chung. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator pada petang ini, Puan Elsie, yang berusaha Datuk Dr. Amin Senin, pengasas bagi Connecting Dots Learning, yang berusaha Datuk Dr. Mahendra Singh, koordinator bagi CDL, yang dihormati Puan Elsie, penyelaras bagi CDL Negeri Sabah, berangkap moderator pada petang ini, dan kepada pegawai-pegawai JPN ataupun PPD yang bersama-sama kami pada petang ini, yang saya hormati pengetua, guru besar, para penolong kanan, dan semua warga guru dan warga-warga dalam alam maya ini. Salam Malaysia Madani, salam JPN Sabah, sepakat Sabah hebat, salam PPD KK, Day to Change, dan selamat petang kepada semua. Saya bernama Chung Tek Fei, berasal dari SJKC Shantau, sekarang merupakan penolong kanan co-curriculum di sekolah tersebut. Tanpa membuang masa lagi, saya akan mulakan sharing saya pada petang inilah, perkongsian. Untuk pengetahuan Puan Elsie dan semua di alam maya ni, saya mungkin akan pakai mod santai sahajalah di sebelah petang ini. Okay. Saya share screen dulu. Harap suara saya okey ya, sebab kawasan saya ni hujan lebat. Terang Cikgu. Okey, terima kasih. Jelas. Saya share screen dulu. Topik yang saya akan kongsikan pada petang ini dalam sesi CDL ini merupakan pengurusan co-curriculum berkolaborasi dengan Google App. Saya rasa kebanyakan PK-PK Kokom ataupun PK-PK bidang lain kena sediakan pelbagai pelaporan ataupun laporan-laporan yang perlu dalam sesi sekolah. So, dalam isu saya, semasa saya memegang jawatan penolong kanan Kokom, saya menghadapi isu yang menyusahkan guru kalau pakai hard copy ataupun kertas-kertas untuk mengisi laporan, contohnya laporan aktiviti mingguan co-curriculum. Ini adalah fokus saya lah pada petang ini, memakai Google Apps dalam menghasilkan laporan aktiviti mingguan co-curriculum. Saya rasa ini adalah kebanyakan isu bagi penolong kanan sekitar kawasan Kota Kinabalu maupun di seluruh negeri Sabah. So, mungkin saya akan buat sedikit perkongsian. Sebahagian penolong kanan saya rasa sudah tahu tentang apps ini, dan petang ini saya akan kongsikan lebih lanjut lagi. Contohnya ada skill-skill sikit ataupun tips-tips yang disertakan dalam penggunaan Google Apps ini. Okey, sinopsis pada petang ini, pengurusan co-curriculum dengan menggunakan aplikasi Google dalam laporan co-curriculum yang berimpak. Okay. Objektif pada petang ini adalah tentang pengurusan co-curriculum dalam menggunakan Google App. Pertama, menjurus ke arah pendigitalan. So, ini selaras dengan PPPM kita lah, Teras Pendidikan Pelan Pembangunan. Semua harus mengarah ke arah digital. Okay. Yang kedua, memantapkan dokumentasi. Nantilah akan saya sharing macam mana untuk dokumentasikan dalam
cloud. Yang ketiga, memudahkan proses tugas. Ini adalah untuk memudahkan guru untuk mengisi laporan, untuk menjalankan tugas. Dan yang keempat, mengurangkan penggunaan kertas. So kertas-kertas ini akan dikurangkan dan semua dipindah ke cloud, ke dalam Google Drive. Seterusnya, kenapa Google? Semua guru dan semua murid kami ada akaun Delima. Saya rasa ini bukan perkara yang baru bagi semua warga guru. So Delima ini dia memakai Google Apps. Semua ini percuma. Okay? Dan Google Drive dalam akaun Delima adalah unlimited. So boleh simpan banyak gambar-gambar, aktiviti ataupun dokumen-dokumen dalam Google Drive dengan menggunakan akaun Delima. So, ini kenapa kami memilih Google. Ini adalah isu kita pada petang ini. Pelaporan aktiviti mingguan co-curriculum. Ini ada dua gambar saya tunjukkan. Satu, banyak kertas, banyak laporan, hard copy. Versus dengan digital. So, ini adalah isu pada petang ini. So, kami akan selesaikan nanti di belakang. Google App yang akan saya pakai, akan saya kongsikan seperti berikut. Pertama, Drive. Kedua, Google Sheet. Ketiga, Google Form. Dan keempat, Google Doc. Dan satu lagi, add-on, dia boleh install dari mana? Dari Google Workspace Marketplace, Autocrat. Saya rasa kebanyakan kami sudah tahu benda ini Autocrat. Tapi nanti saya akan kongsikan lebih lanjut lagi cara-cara untuk memakai dengan teliti. Ini adalah carta aliran proses penyediaan. Pertama, kami hendaklah sedia satu Google Form untuk laporan. Kedua, kami kena eksportkan semua data dalam Google Sheet. Seterusnya, kami akan sediakan satu Google Docs yang mengandungi template laporan ini. Seterusnya, Autocrat kena diinstal untuk running semua skrip ini untuk menjadi satu pelaporan dengan otomatik. Dan akhirnya akan disimpan, didokumentasikan dalam Google Drive. Pertama, sediakan ataupun reka satu borang dengan Google Form. Ini adalah borang laporan co-curriculum. Kedua, ekspor semua data ke dalam Google Sheet. Sediakan ataupun reka satu template laporan aktiviti mingguan dengan Google Doc. Keempat, install add-on ini melalui Google Workspace Marketplace. Sini percuma juga. Ini adalah beberapa tips semasa kami menyediakan formula di Google Sheet. Nanti saya akan sharing dengan lebih detail lagi. Okay? Yang pertama, kami pakai array formula. Yang kedua, kami pakai substitute. Yang ketiga, kami pakai VLOOKUP. Ini 3 formula yang akan saya pakai dalam Google Sheet nanti. Okey, jangan bimbang, nanti saya akan share dengan teliti lagi. Dan satu lagi yang kami perlu tahu ilmu ini. Folder ID. Semua folder di Google Drive maupun file maupun Google Docs, semua file yang terkandung dalam Google Drive, dia ada satu folder ID yang unik. Ini yang perlu kami tahu format dia. Untuk menyenangkan, nanti kami sediakan semua running script di Google Sheet nanti. Link dia begitu. Biasa kami nampak link ini kan. Contohnya folder link ini. Folder ID boleh didapat di mana? Di bahagian belakang sini. Contohnya 1U dan seterusnya sampai sini. Nanti juga akan saya sharing semasa hands-on. Tak perlu bimbang juga. Nanti boleh tanya. Okay? Ini adalah tata cara untuk menyediakan Autocrat. Okay? Saya akan mulakan dengan slide dulu. Seterusnya, bahagian 2 saya akan mulakan dengan hands-on.
Hands-on itu maksudnya saya akan buat step by step dengan teliti. Okay, saya cuba buat ini dalam masa 1,5 jam ini. AutoCAD, selepas kami install AutoCAD, ini paparan yang akan kami nampak. So kami boleh create satu new job dulu, baru keluar ini benda. Okay, next. Job, nama job kami apa? Okay, job name. Kami hendak tulis di sini. Dan template yang tadi saya sebut, template laporan aktiviti mingguan co-curriculum. Kena sedia dulu, baru kami boleh jalankan running script di AutoCAD sini. Okay? Seterusnya, dia ada field-field tertentu dalam template yang kami sedia tadi. So, ini adalah mapping dia untuk cari nama untuk masukkan dalam template yang kami sedia itu. Ini lebih kurang sama dengan Microsoft punya mail merge. Okay? Kalau cikgu-cikgu pernah pakai mail merge, ini lebih kurang sama. Okay? Dan file setting itu laporan yang kami sediakan, nanti dia generate, dia dalam bentuk apa. Okay? Boleh kami pilih. Ada dua pilihan sini. Nanti boleh ditengok dalam hands-on. Google Docs ataupun PDF. Biasanya kami pilih PDF lah. Choose destination folder. Ini adalah satu tempat yang kami simpan semua pelaporan yang di-generate. Okay? Yang di-generate. Dynamic folder. Ini tidak biasa kami pakai. Okay? Tidak biasa kami pakai. So, fokus pada petang ini, saya cuba kongsikan cara-cara dia untuk menggunakan dynamic folder reference. Ini adalah fungsi untuk mengagihkan pelaporan ke folder-folder yang tertentu. So, ini boleh dipakai untuk menyenangkan dokumentasi. Ini akan saya titik beratkan pada petang ini. Ini set merge condition. Bila merge, dia akan mula. Okay, so ini condition dia. Nanti saya akan terangkan semasa hands-on. Ini cuba paparan di Google Slide sahaja. Overview untuk kami. Okay. Dan ini, share docs and send emails. So ini adalah satu cara ataupun satu tempat untuk kami send pelaporan ini kepada individu ataupun pelapor yang isi Google Form tadi. So selepas dia isi, dia akan hantar satu kopi ke email pelapor tersebut. Tadi adalah simpan dalam Google Drive. Kedua, dia boleh hantar satu kopi kepada pelapor yang tadi isi Google Form. So ini tempat untuk setting. Email juga pakai mail merge. Okay? Merge. Pakai cara merge untuk hantar email dan ambil data daripada Google Sheet tadi. Yang last kali, setting last kali. Ini add or remove job triggers. Job triggers adalah untuk macam satu switch pembukaan untuk proses merge. So, biasanya kami pilih run on form trigger. Maksud dia, ada orang ataupun ada pelapor isi Google Form, dia akan terus dia generate report, okay, tanpa untuk klik manually. So, ini bermaksud dia akan jalankan generate itu secara automatik. Okay. Ini adalah satu overview untuk AutoCAD. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu outcome kami lah pada petang ini dengan pengurusan Kokom yang memakai Google Apps. Pelaporan co-curriculum yang kami buat tadi, laporan aktiviti mingguan, kami isi Google Form sahaja, kami boleh dapat dokumentasi dalam Google Drive secara automatik, okay? Dengan apps tadi. Dan kedua, satu salinan kepada email pelapor. So, satu
kami buat di handphone, dia akan membawa 2 outcome kepada kami secara digital. Okay, nanti saya akan sharing. Sekarang adalah sesi hands-on. Hands-on bermaksud saya akan buat benda ini, saya demonstrate ini secara step by step, okay, secara online. Okay, saya akan teruskan. Mungkin nanti lepas sesi pengkongsian saya, mungkin ada Q&A lah. Saya cuba jawab. Okay, sekarang ini adalah akaun delima. Semua guru pun ada akaun delima ini. Okay. Kalau guru, dia bermula daripada g-alias-moe-tl.edu.my. Okay. Semua guru akan mempunyai akaun delima ini. Jadi, semua Google Apps dalam akaun delima adalah percuma. Percuma, saya cakap 2 kali, percuma. Okay. Drive pun unlimited storage. So, jangan bimbang. Sekarang, kalau kami tengok Google Gmail yang biasa kami pakai, sini storage dia ada /15 gig. Okay? Maksudnya, Gmail yang free account Gmail, dia hanya bagi 15 gig sahaja. Kalau cuba kami tengok yang akaun delima, storage kami tiada slash pun di belakang. So, maksudnya unlimited. So, bolehlah kami simpan barang-barang, okay, kerja rasmi dalam Google Drive ini. Yang pertama sekali, saya akan create satu folder, contohnya pengurusan Kokem, okay, di drive saya. Dan tadi seperti saya cakap, catat aliran ini ya. Saya hendak create satu Google Form dulu untuk guru-guru mengisi laporan aktiviti mingguan. So, saya akan mereka Google Form dengan kesesuaian sekolah masing-masing lah. Ini adalah contoh yang saya telah buat. Okay? Laporan aktiviti curriculum. Mungkin view ini belum lengkap lagi. Ini secara contoh sahaja yang saya bekalkan pada petang ini. So, view ini yang paling penting. Email mesti ada. Kerana nanti laporan ini akan hantar kepada email pelapor tersebut. So, pada Google Form ini, kami haruslah open ini option. Collect email addresses. Ini kena open. Jadi, sini baru boleh keluar field untuk email. Ini wajib ditulis. Kalau tidak, dia tak akan send email kepada email pelapor tersebut. Yang ini. Okay. So, email field, nama pelapor, tarik. Contohnya, bila tarik, aktiviti itu jalankan. Perjumpaan kali berapa, kami boleh pakai mode drop down. Okay? Kami fill lah. Kami isi siap-siap dulu untuk pilihan guru. Jadi, menyenangkan guru untuk pilih sahaja di handphone. Tak payah tulis-tulis. Okay? Jenis curriculum, saya type di sini 2 jenis sajalah sebagai contoh. So, untuk penolong kanan Kokom ataupun SU Kokom, bolehlah type siap-siap di sini untuk pilihan sahaja. Tak perlu untuk guru isi. Okay. So, kami pilih drop down dan isi semua kelab-kelab yang terdapat di sekolah masing-masing. Bilangan kehadiran, boleh tulis di sini. Contohnya, ada berapa murid yang hadir ataupun berapa pelajar yang hadir pada hari itu. So, ini kami kena set. Kami kena set response validation. Kerana bilangan kehadiran dia mesti nombor bulat. So, kami set mati dia. Number dan pilih whole number. Takkan kehadiran murid ada 2.5 begitu kan? So, kami set satu response validation di sini supaya guru tidak salah isi di sini. Okay? Objektif hari itu, aktiviti hari itu secara ringkas dan gambar 1, gambar 2 ikut kesesuaian masing-masing. Mungkin ada setengah sekolah dia mau 4 gambar, setengah sekolah dia mau 1 gambar saja.
Okay, saya sebagai contoh, saya simpan 2 gambar di sini. Saya pakai mode file upload. Okay, file upload. Untuk guru-guru memuat naik gambar aktiviti semasa aktiviti curriculum. So, saya akan set mati juga. Ini saya set image. Okay, dia hanya boleh upload gambar sahaja. Okay, gambar sahaja. Berapa file? 1 file. Saya showkan guru-guru. Okay, saya showkan tuan-tuan dan puan-puan. Ini 1 gambar view untuk 1 file sahaja. Okay, kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Supaya kami punya formula dia tidak terganggu. Okay, 1 gambar sekiranya perlu banyak gambar. Okay, add more view lah on this. Okay, add the second view, add the third view, add the fourth view untuk gambar. Tapi 1 view set maksimum 1 gambar sahaja untuk menyenangkan formula kami nanti. Okay, gambar 2 dan ini. Okay, mungkinlah setengah sekolah dia boleh membenarkan guru pakai tanda tangan digital. Tapi kebanyakan surat sekarang saya pun nampak semua pakai tanda tangan digital sudah kan. So selaras dengan pendigitalan ini, so saya masukkan 1 mod lagi ini untuk guru memuat naikkan tanda tangan digital. Sekiranya guru-guru ada tanda tangan digital di handphone dia ataupun di laptop dia, dia boleh terus upload di sini. Sekiranya tiada, dia boleh melalui link ini untuk generate 1 tanda tangan digital. Nanti saya akan tunjukkan cara-cara untuk buat ini. Ini pertama, kami hendak sedia 1 Google Form, okay? Google Form mengenai laporan yang kami perlukan, okay? Mengikut kesesuaian sekolah masing-masing. So, kedua, kami perlu mendapatkan data daripada Google Form tersebut. Yang biasa kami pakailah. Okay? Dari Google Form, dia boleh generate 1 Google Sheet untuk responses dari laporan ataupun dari Google Form yang tadi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat ikut. Adakah saya laju sangat kan? Okey ya. So kedua, kami dapatkan 1 Google Sheet yang responses dari Google Form tadi. Di mana dapat? Di sini. Di tengah-tengah. Ada 1 tab responses. So, kami kena klik di sini. Dia akan link ke dalam Google Sheet kami. So, lepas saya klik, dia akan bawa saya pergi Google Sheet. Inilah Google Sheet yang saya dapatkan. Okay? Biasanya, kalau dari Google Form, dari Google Form, responses dia akan link kepada Google Sheet. Dia automatically dia buat 1 sheet di bawah sini. Okay, saya harap boleh nampak mouse saya di sini. Tulis form responses 1. Okay, form responses 1. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan pakai sheet ini untuk buat formula saya. Sebab formula kalau saya buat di tempat ini, dia akan mengganggu Google Form untuk mengumpul data ataupun collect the responses. So, ini sebagai sheet, okay? Sheet collecting data only. So, I won't disturb this sheet. Saya akan buat 1 sheet lagi sebagai 1 sheet rujukan kepada form responses ini. Okay? Sebab saya buat begitu kerana saya tidak mau ganggu, okay, formula-formula yang saya buat, saya tidak mau ganggu ini sheet original daripada Google Form. So, sebagai contoh, saya create 1 data. Nama dia data lah. Saya create 1 sheet. Saya tarik semua data dari sheet form responses ini. Okay? Macam mana saya tarik?
Okay, seperti yang tadi saya cakap, kami perlu pakai array formula. Array formula untuk tarik data dari form responses yang Google Sheet create tadi. Ini original sheet. Contohnya, ini timestamp kan? Dari form responses ini juga timestamp. So saya tarik semua data ini daripada sheet original kepada sheet data di sini. Saya pakai array formula. Nama dia form responses 1 ini ya, namanya sheet ini, dan saya tarik kolom A until A. Maksud dia satu kolom lah habis A di sini sampai habis. Kedua, sama juga formula array formula. So saya tarik data dari form responses 1 B until B. Maksud dia satu baris kolom di sini. Saya ambil data. Dia automatic tarik data dari form responses. Ini sama juga. Sama juga. Semua data saya tarik ke sheet rujukan saya. Saya akan buat magic di sini. Saya akan buat formula di sini sahaja. Saya tidak ganggu sheet original daripada Google Form. So, ini semua saya pakai formula untuk tarik ke sini. Semua sama. Data dia sama dari sini. Cuma saya tarik ke sheet rujukan saya untuk saya buat formula. Gambar. Cikgu Chung. Ya. Cikgu Chung ada soalan. Dia tanya, perlukah buat satu-satu tu tadi, macam satu kolom ke satu kolom, atau boleh tarik saja untuk buat tu formula? Boleh, kami tarik saja. Sudah saya set di sini A until A kan, saya boleh tarik saja di sini. Okay. Ya, Alright. dia boleh ikut. Dia boleh ikut. Ini B lah, ini C, ini D. Boleh tarik. Sama. Juga. So, tarik semua data di sini. Sampai sini, gambar. Nah, ini ketiga, nanti saya akan jelaskan dengan lebih detail. Lebih detail. Cikgu Chung. Ya. Sorry, ada soalan. Just now you said boleh tarik dari kiri ke kanan, right? That means column by column, right? Kalau kita just right click form responses dan kita tekan duplicate, it will create the whole sheet again, right? Boleh ke guna cara tu? Ataupun bila kita guna autocreate, we cannot do that method. We kena go column by column. Oh, tidak boleh. Kalau Tidak boleh. kalau saya duplicate ini kan, kalau ada responses yang baru masuk, dia tidak boleh datang sini lagi. I see. Bermaksud kalau kita buat column by column, bila masa cikgu-cikgu tu masuk, automatically the data will have the entry as well lah. Yes, you are correct. Okay, thank you Cikgu Chung. So kalau cara tadi sini hanya ada 5 responses kan, boleh saya duplicate satu sheet di sini, tapi data dia sampai sini saja 5. Jadi kalau ada guru-guru yang masuk data, dia tidak masuk lagi. So ini kami perlu untuk dia real time. So kami pakai formula. Sekiranya ada responses yang baru, dia akan masuk automatic di sini. Tak perlu kami risau. So dari sini saya perlu tegaskan ini, dia ada sedikit skill lah untuk change link ini kepada ini. Kerana autocreate, kalau gambar kena masuk autocreate. Directly kami pakai link ini dari Google Drive, dari Google Sheet ini, dia tidak akan keluar dalam template yang kami sediakan. So sini kena buat satu penyelaras di sini. Penyelaras. So macam mana buat? Ini yang tadi saya sharing. Kami pakai array formula juga. Kami tarik yang link sebenarnya dan kami substitute satu bahagian dalam link tersebut kepada thumbnail ini. So ini baru boleh dimakan, di-showkan dalam template autocreate. Inilah G1 dia rujuk kepada gambar 1. G2 dia rujuk kepada gambar 2. Dan G3 dia merujuk kepada sini, tanda tangan, muat naik tanda tangan. So ini 3 kolom yang kami akan pakai dan masuk dalam autocreate.
Apa perbezaan dia? Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok. Ini open. Okey. Dia tidak boleh masuk dalam format autocrat. Jadi, dia mesti mau format mana? Open, dia ditukar kepada thumbnail SZ ini. So, saya pakai formula substitute. Saya substitute open ini kepada ini. So, sini adalah kolom yang saya buat untuk saya buat masuk dalam template autocrat nanti. Ini adalah ID, folder ID yang tadi saya cakap. Contohnya lah, untuk menyenangkan kami cari dokumentasi, mungkin sesetengah sekolah dia akan separatekan laporan mengikut kelab-kelab masing-masing. So, contohnya tadilah pancaragam satu folder, cadet polis satu folder untuk dimasukkan dalam pelaporan dalam folder masing-masing. So, sini kami kena tengok link dia kan. Tadi di slide saya sudah bentangkan. Kami hendak ambil, contohnya pancaragam, saya create. Ini adalah folder ID dia. Dia unik, semua Google Drive, file-file dia ada satu unik banyak Google folder ID. So saya kena copy ID ini dan saya masuk. Iya. Ada soalan kah? Okey. Saya akan masukkan dalam satu sheet folder ID untuk rujukan saya. Contohnya, cadet polis, folder ID dia apa? Pancaragam, folder ID dia apa? Dan sekian-sekian. Sinilah semua kelab yang ada. Inilah folder yang ada saya create tadi. Hanya 2. So, sini sebagai contoh, saya buat 2 sahaja. Di sini, folder ID. Okay. Di data sini, saya buat satu ID punya folder. Macam mana saya dapatkan folder ID ini? Saya pakai formula VLOOKUP. VLOOKUP. Ini. Macam mana lookup? Ini VLOOKUP F2. F2 di sini, kan? Pancaragam. Kalau dia baca sini pancaragam, dia akan cari folder ID yang tadi, ni sheet ini, dan folder ID dia akan terpapar di sini. Pakai formula VLOOKUP. Ini semua automatic dengan pakai formula. Okey? Contohnya lah sekarang guru dia kena isi. Okey? Guru kena isi. Saya testing satu dulu Okey, testing di belakang. Saya akan sambung aliran saya. Yang tadi Google Sheet dari Google Form kan? Original sheet kami tidak gerak. Kami pindah ke satu sheet yang baru untuk tarik data dari form responses ini, original. Dan saya buat satu folder ID. Sekiranya sesetengah sekolah maulah untuk separate laporan ke folder-folder yang tertentu. So, jadi kena buat inilah. Seterusnya, saya akan buat satu template dalam folder Google Drive ini juga. Template ini adalah template laporan yang kami perlu dapat. Kami boleh buat satu letterhead sekolah dulu yang cantik-cantik. Saya akan buat, ini contoh saya lah, saya buat. Logo sekolah, SK, ABCDEF. Ini header saya. Dan laporan aktiviti mingguan curriculum. Apakah template laporan yang kena reka? Reka di sini. Pasal ini adalah dapatan nanti kami. Dapatan kami. So, kolom-kolom ini saya masukkan view dia. Ini mesti mau ikut nama yang sebenarnya dalam Google Form ini. Tadi jenis kan?
bilangan kehadiran kan. Semua kena ikut betul-betul dalam fill Google Form tadi. Okay, so jenis, tarikh, perjumpaan kali berapa, okay, kehadiran, objektif, gambar aktiviti, aktiviti dan gambar. Gambar saya tadi guna ini kan sebagai rujukan dia G1, G2 and G3. So kena ikut semua nama di header ini. Okay, kalau beza mail merge di sini tidak akan keluar. Okay, G1, G2 dan disediakan oleh tanda tangan G3. Okay, tadi ya gambar tanda tangan digital dan nama pelapor di sini dan tarikh dia. Ini adalah template, okay, template laporan yang kami sedia dengan menggunakan Google Docs. Okay, kami boleh save di sinilah. Boleh simpan di folder ini juga. Lepas kami set template ini, bolehlah kami beralih kepada AutoCred. Okay, AutoCred. AutoCred juga percuma. AutoCred dia berintegrasi dengan Google Sheet. So, dia mesti dapat AutoCred di Google Sheet tadi. Yang responses tadi ya. Mana kami dapat AutoCred? Boleh kami pergi extension dan pergi add-on dan cari get add-ons. Ini percuma dalam Google Workspace Marketplace. So, bolehlah kami type di sini AutoCred. Okay, AutoCred. Lepas tu, kami boleh klik install. Okay, pada case saya sudah install. So, boleh nampak sini install. So, kalau guru-guru ataupun tuan-tuan dan puan belum install, bolehlah klik install di sini. Lepas klik install AutoCred, dia akan keluar di mana? Keluar di sheet ini juga, di extension, dan boleh cari di sini. Ada satu menu AutoCred. Okay, AutoCred. So, saya open AutoCred untuk setting. Okay, untuk setting. Ini adalah satu paparan yang pertama di AutoCred. So, kami kena klik satu new job dululah. Baru dia akan keluar ini. Okay, paparan dia sama juga. New job. Job name di AutoCred ni, laporan kokom lah. Contohnya saya tulis. Next. Dan saya pilih. Okay, pilih tadi template yang saya reka. Ini. Template ni ya. Saya pilih. Dari mana? Di Google Drive. Cari dia. Okay, cari dia. Klik untuk tambah template ini masuk. Sorry, saya sudah tertutup. Okay. Ini template. Okay. Pilih dari Drive dan cari template yang tadi kami reka untuk pelaporan core curriculum. Seterusnya, next. Inilah satu tempat yang kami panggil merge. Okay, merge. Merge dari mana? Dari ini benda. Semua kami kena merge dari Google Sheet ini. So, merge tab, pilih mana? Pilih data yang tadi saya create ini. Sheet yang rujukan ini. Bukan ini ya, bukan form responses, ini original dari Google Form. Okay, kami pilih yang data ini, sheet rujukan. So, pilih data dan header row 1 and first data row 2. Ini, mula dari sini. Ini header dia. Jenis, kami pilih jenis lah. Tarikh, pilih tarikh lah. Okay, perjumpaan kami tengok, cek dia. Okay. Sampai sini. Kalau dia berbentuk gambar, kami kena pilih image di sini. Tukar kepada image. Dan pilih gambar yang kami tadi. Header dia. G1, G2, and G3. Ini tanda tangan digital. Okay.
Yang last, nama pelapor di sini. So, sini adalah tempat untuk kami set mail merge. Dari template ini, dia cari data di Google Sheet. Next. Ini adalah file name yang kami perlukan. Okay? Kami boleh pakai ini juga. Yang apa yang guru isi. Contohnya, perjumpaan kali berapa. Tadi guru isi 01 kan, pertama. So, nama file dia akan ikut ini juga nanti. Okay? So, senang kami cari. Ini boleh kami pilih Google Docs ataupun PDF. Tapi biasanya kami pilih PDF untuk pelaporan. Okay? Ini choose destination folder. Ini adalah satu folder yang kalau cikgu tidak mau separate folder lah. Ini boleh pilih satu folder dalam Google Drive untuk simpan semua pelaporan. Campur aduk. Ada pancaragam kah, ada cadet polis kah, campur aduk. Kalau tidak mau separate lah. Okay? Boleh pilih ini. So, saya kali ini saya tidak pilih mode ini. Okay? Saya tidak pilih mode ini. Saya pakai folder ID. Ini yang saya cakap tadi, folder ID. Folder ID dari mana? Dari sini. Yang saya cari ini. Dan saya masukkan dalam Google Sheet saya. So, sini reference dia, saya akan pilih ID. Okay? Field ID di sini. So, dia akan rujuk. Kalau guru itu dia isi pancaragam, dia akan masuk folder pancaragam. Dia isi cadet polis, dia akan masuk folder cadet polis. Okay? Ini adalah tempat untuk kami set dia. Set merge condition. Bila autocorrect ini akan jalankan ataupun mulakan proses. Okay? Biasanya saya akan set satu condition. Adalah timestamp. Inilah yang Google Form kan. Biasanya ada timestamp. Kalau timestamp equals to not null. Not null maksudnya dia ada data. Okay? Dia ada data. Dia akan automatic generate. Kalau saya tidak pilih condition, dia akan generate walaupun dia kosong juga. Dia generate. Okay? Automatic generate. So, biasanya saya suka pilih option ini. Timestamp. Sekiranya timestamp dia ada data, not null. Jadi, autocorrect dia akan mulakan proses tersebut. Okay? Next. Ini adalah tempat untuk kami share dokumen ataupun share PDF. Share dokumen, yes. Kena klik yes dan pilih PDF. Lepas tu, email address, inilah yang tadi saya cakap. Kenapa Google Form dia mesti mau ada ini? So, untuk saya dapat email address pelapor. So, saya boleh masuk dalam sini. Dia juga pakai mail merge punya cara. Okay? Ini adalah tajuk email. Laporan aktiviti co-curriculum, jenis apa yang dia isi. Okay? Kali, ini boleh type lah, ikut kesesuaian sendiri. Kali berapa dan tahun berapa. Ini boleh main type. Kalau ini format ini, dia adalah mail merge daripada data Google Sheet tadi. Okay? Ini adalah contoh yang saya buat lah. Salam sejahtera, cikgu, nama pelapor, dari sinilah nama pelapor. Okay, pengesahan pengisian laporan apa-apa. Okay, so inilah saya tulis. Sila muat turun laporan di bahagian lampiran email ini. Sekian, terima kasih. GPK.com SKABCDEF. Contohnya, ini adalah kandungan dalam email yang akan pelapor itu terima. Template ini automatic. Okay, boleh kami set. Next. Ini form run on form trigger. Bila akan run form, okay, kami klik run on form trigger. Semasa ada data masuk, autocorrect ini akan automatic create dan generate laporan. Okay, dan seterusnya save. Okay, save. Jadi setting untuk autocorrect sudah habis. So sekiranya ada guru yang ada masuk data, dia akan terus generate report. Sekarang sampai masa untuk kami testing. Okay, untuk kami testing. Link ini boleh di-sharekan di mana-mana. Di grup Telegram sekolah kah,
di paparan co-curriculum sekolah kah, di Lucas Studio kah, website sekolah kah, untuk menyenangkan guru, ambil link ini untuk isi laporan aktiviti mingguan co-curriculum. Okay, link ini di-sharekan kepada guru penasihat. Okay, penasihat. Sekarang, sebagai contoh, saya salah seorang guru penasihat. Okay. Saya type email saya dengan betul lah. Kalau guru yang type salah, dia memang tidak akan terimalah. Nama pelapor, contohnya Andy Liu. Okay. Okay, contohnya tarik bila hari ini. Contohnya ada kokom. Okay. Kali berapa? Kali ke pertama. Jenis apa? Pancaragam. Contohnya lah. Bilangan kehadiran mungkin 45 orang. Okay. Nah, sini tadi saya sudah set response validation kan. Sekiranya saya type benda yang salah, dia akan keluar satu error message. Okay. Must be whole number. Okay. 45. Objektif A, B, C, D, E, F. Okay. Contohnya. Contohnya. Okay. Guru type. Okay lah. Type dah. Dan gambar aktiviti. Okay. Gambar aktiviti. Guru tersebut dia muat naik lah semasa okay, aktiviti dijalankan. Dia akan snap. Okay. Snap. Contohnya. Okay. Inilah contohnya. Satu. Okay. Kedua. Ini boleh diisi dalam handphone juga. Okay. Di handphone juga. Tidak ada masalah. Ini Google Form yang biasa saja kami pakai. Okay. Nah, ini. Mod ini. Mod naik tanda tangan digital. Okay. Sekiranya setengah sekolah dia dibenarkan lah untuk direct pakai tanda tangan digital lah. Okay. Bolehlah fikir cara ini. Kalau handphone itu, handphone guru itu, dia memang sudah ada soft copy tanda tangan digital. Dia boleh terus upload di sini. Kalau dia tiada, bolehlah klik di link sini. Okay. Link di sini. Direct dia klik. Free online signature generator. Draw. Okay. Contohnya tadi. Okay. Nama saya tadi. Andy. Okay. Ini tanda tangan saya. So, saya download lah. Okay. Download tanda tangan ini. Kan? Sudah download. Lepas tu, muat naik balik di sini. Okay. Muat naik balik di sini. Inilah tanda tangan yang saya buat tadi. Okey. Dan seterusnya saya submit. Okey. Tugas ataupun kerja untuk guru-guru penasihat dia amat senang. Dia hanya isi Google Form sahaja. Selesai sudah laporan aktiviti mingguan dia. Okey. Tapi setup di belakang itu agak skillful lah yang tadi saya share tadi. Okey. Dia mau step by step. Setup di belakang dan untuk menyenangkan guru-guru untuk mengisi laporan aktiviti curriculum. So, saya cuba cek dapatan saya. Okay. Nah, ini email saya. Okay. Email saya yang tadi saya isi. Kan? Saya sudah terima satu email dari tadi AutoCAD. Dia automatic generate. Okay. Inilah. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan. Ini tajuk email yang tadi saya buatkan. Okay. Ini pancaragam saya tadi buat jeniskan. So, dia akan directly dia pakai dapatan dari Google Sheet. Apa yang guru itu isi. Kali ke berapa di sini. Dia automatic keluar. Okay. Di sini. Automatic sahaja. Salam sejahtera, Cikgu Andy Liu Tan Yen. Nah, inilah tadi nama pelapor kan yang di sini. Okay. Di sini. Mana sudah tadi. Saya cuba buka balik untuk tengok. Okay. Tadi email yang saya set. Okay. Ini kan format dia. Dia semua sama.
dengan tadi. Nama pelapor kan, dia ambil data dari sini. Okay. So, email ini automatik dia akan send kepada email guru penasihat tersebut. Sila muat turun laporan di bahagian lampiran email ini. Nah, sini. Sudah generate satu report ataupun laporan activity core curriculum di sini. PDF secara automatik. Selepas selesai saya isi, dia direct generate sudah automatik. Okay. Kami cek dapatan dia PDF. Inilah template yang saya buat tadi kan. Letterhead sekolah. Okay. Okay, ini tajuk dia, jenis apa kan? Tuan-tuan dan puan ada notice di sini, mail merge kan? Dia direct, dia masukkan data-data yang dikolek daripada Google Form sahaja. Yang masuk tarik, perjumpaan kali berapa, 45 orang, okay? Objektif apa, aktiviti apa, dan gambar kokem semasa itu, hari itu. Gambar pertama, gambar kedua, kan? Tadi yang saya upload. Direct, dia masuk dalam ini pelaporan secara automatik. Okay? Dan ini yang best kami nampak. Kan? Saya rasa banyak orang suka ini. Okay? Pelaporan untuk apa-apa saja pun boleh pakai cara ini. Contohnya minit mesyuarat. Okay? Tapi kena ada kebenaran lah daripada pihak sekolah untuk memakai tanda tangan digital lah. Kalau pihak sekolah tidak dibenarkan, terpaksalah kami print out untuk sign sahajalah. Ini kan tadi yang saya upload. Okay? Disediakan oleh tanda tangan dan nama dia. Cuba tengok tadi template yang saya sediakan tadi. Ini kan letterhead, okay? Jenis, semua dapatan daripada Google Form saja. Dia tarik kepada Google Sheet. Di sini, di sini, di sini, di sini. Dan di sini. Semua template sahaja. Automatic. Okay, automatic. Satu bestnya di sini. Saya kena tunjukkan. Ini folder ID. Yang tadi saya create folder untuk pancaragam dan satu cadet polis kan. Okay, kami cek dapatan dia. Tadi di sini kan, tuan-tuan dan puan-puan, laporan kan, ada satu pancaragam punya. Nah, dia masuk sudah. Dia masuk sudah. Cadet polis punya belum ada. Okay, belum ada. Ada notice? Dia akan separate folder. Okay, separate folder. Mengikut, okay, mengikut folder ID masing-masing untuk masuk ke dalam folder yang separate. Okay, ini. Ini nama file di mana boleh kami set. Di sini juga kami boleh set. Tadi yang saya sudah tunjukkan, ini file name. Kan? Perjumpaan kali berapa, okay, jenis apa, dan tarikh apa. So, format file dia akan ikut sahaja apa yang kami type setting di dalam AutoCAD sini. Okay. Saya rasa kebanyakan kami boleh sudah cuba AutoCAD ini. Okay. Hanya yang satu mode ini kami tidak berapa pergi setting ini. Jarang kami setting yang mode ini, yang ni. Okay, jarang kami set. So sekarang saya sharing step by step untuk cari folder ID dan masukkan laporan dalam folder-folder yang unik lah kami create. Okay. Dan satu lagi yang saya sharing ialah inilah tanda tangan digital ini. Okay. Dia boleh masuk directly kepada pelaporan kami di sini. Okay. Saya tengok chat dulu . Okey, saya akan tengok soalan . Okey, laporan hanya menunjukkan bilangan kehadiran. Bagaimana cara guru nak detect murid yang tidak hadir, terutamanya sekali untuk pengisian PJSK nanti. Okey, ini hanya satu hanya satu contoh sahaja. Kami boleh masukkan, kami boleh masukkan bilangan pelajar yang tidak hadir, ataupun kami boleh masuk jumlah murid di sini, dan kami boleh direct pakai formula
untuk kira peratusan kehadiran di sini. Kalau maulah, ini semua ikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Ini hanya satu contoh saja. Bolehlah. Contohnya lah, saya create satu field, okay? Saya create satu field untuk isi nama murid yang tidak hadir. So bolehlah kami catat di sini, kalau mau. Jadi dia boleh sekali masuk dalam template ni. Ini cuma satu contoh yang ringkas sahaja untuk ditunjukkan pada petang ini. Okay? Kita tengok soalan lagi. Adakah saya menjawab soalan, Cikgu? Nur Jurati, Cikgu Nur. Okay. Saya tengok ada soalan lagi kah? Okay. Ya. Saya rasa sharing saya begini sajalah sampai sini. Saya tengok ada apa-apa soalan. Saya serah balik kepada Puan LC, moderator. Terima kasih. Saya harap ini perkongsian dapat membantulah untuk pengurusan bukan sahaja co-curriculum lah. Mungkin ada bidang-bidang lain yang perlu pelaporan kan. Kami sedia dengan senang dengan teknologi pada abad ke-21 ni. So kami ke arah, menjurus ke arah digital ini. Okay. Thank you. Okay. Alright. So kita tengok lagi ya soalan-soalan daripada Google, daripada chat itu. Ada yang tadi saya tengok ada tanya macam mana kita cek bolehkah Cikgu share Google Sheet mau tiru formula? Macam mana tu Cikgu Chung? Dia minta share Google Sheet mau tiru formula. Tapi kalau formula tu ada di dalam PowerPoint kan Cikgu Chung? Ya, ya. Dalam PowerPoint mungkin saya akan sharekan bahan saya lah kepada technical kan? Ya, ya, bagi pada admin nanti. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu yang hadir, para PK yang hadir pada hari ini, bahan-bahan ini akan dimasukkan dalam drive CDL dan linknya akan diberi nanti. Sudah pun kita punya technical ni sudah muat naik di sini. Cikgu boleh bookmark dan subscribe ke YouTube CDL untuk mendapatkan video yang dimuat naik dalam link YouTube ini, dan cikgu boleh copy dan masukkan di dalam WhatsApp supaya nanti boleh tengok. Okay, kalau lepas ni nanti cikgu tidak akan ada link ini. Jadi sekarang boleh mungkin cikgu copy dan paste somewhere yang cikgu boleh dapat. Okay, kita tengok soalan lagi ya. Macam mana nak check formula tu? Kita type betul. Kalau tak betul, macam mana nak betulkan? Ini soalan Cikgu Chung. Ada soalan daripada Cikgu Kartini Kasim. Okey. Terima kasih atas soalan tersebut. Okey. Sekiranya lebih baik saya ulang sedikit lah di sini tentang formula lah. Cara untuk cek balik formula. Okey. Kalau array formula, dia tarik data dari sini bah. Sekiranya formula ini salah, contohnya lah, saya type salah. Ini kurang satu kan. Okey, dia akan keluar benda begitu, error. Data dia tidak akan ditunjukkan di sini. Maksudnya formula ini salah. So kalau formula betul, dia memang akan tarik semua data sebulat-bulat dari sini, dari original sheet. Di sini. So sini semua pakai formula untuk tarik di sini. Dan gambarlah untuk peringatan inilah. Kami tidak boleh ambil terus link gambar dari sini. Sebab dia tidak akan ditunjukkan dalam AutoCAD nanti, dalam template. So kami kena sedia satu untuk setiap satulah link gambar untuk tukar open ini, question mark ini kepada thumbnail. Barulah dia boleh di-showkan, ditunjukkan dalam template yang kami sedia nanti. So, inilah
yang benda yang kami perlu perhatikan. Oh, satu lagi sebelum saya lupa. Okay, sebelum saya lupa. Ini responses kan dari guru-guru penasihat kan. Okay. Ada gambar 2, ada tanda tangan digital kan. Ini semua muat naik, okay? Bahan-bahan muat naik dari Google Form. So, sebelum kami buat ini, kami perlu open sharing ini. Perlu open sharing ini. Okay? Kalau yang default lah, dia memang restricted di sini. Okay? Restricted. Sekiranya gambar-gambar di sini yang tadi gambar-gambar ataupun tanda tangan digital yang dimuat naik dalam Google Form ini, folder ini kena buka akses dia, kepada anyone with the link. Okay, anyone with the link. Kalau kami tidak buka akses ini, maka gambar-gambar yang kami upload di sini dia tidak akan masuk dalam sini. Pasal AutoCAD dia tidak boleh baca yang restricted punya folder. So, hanya gambar lah itu kena buka akses kepada anyone with the link. Supaya gambar-gambar dia boleh berjaya masukkan dalam template yang kami sediakan. Sebelum saya lupa, ini perkara yang penting lah dalam setting dia tadi. Yang ini. Okay. Okay. Puan LC, saya tengok ada apa soalan-soalan lagi. Oke, silakan kita tengok soalan lagi ya. Cikgu-cikgu boleh tanya selagi kita punya penceramah ada di sini, tolong boleh juga onkan mic dan terus bertanya. Kita masih ada masa lagi. Kita punya masa nih sampai 4:30 dan cikgu-cikgu jangan lupa jangan keluar awal dulu sebab nanti kita kena isi link kehadirannya yang akan dikongsikan nanti oleh pihak CDL nanti ya. Jadi make sure Anda ada daftar dalam kehadiran kalau tidak sayang kehadiran pada hari ini. Oke, kita tengok dulu ada soalan lagi kah? Tonton dan puan-puan ramai juga. Okey, pautan masih empty sebab saya belum share bahan kepada admin lagi. Betul. Ya, tunggu ya. Tapi cikgu-cikgu boleh copy pautan ini dan simpan di satu tempat. Nanti mungkin besok baru dikongsikan dalam link pautan ini ya. Oke. Sabar cikgu-cikgu. Ya, saya nampak satu soalan ada apply menggunakan AppSheet. Okey. Sebenarnya AppSheet dia agak rumit kepada sesiapa yang dari beginner, okey, dari beginner. AppSheet dia memang satu aplikasi Google lah untuk mereka apps, okey, mereka apps yang untuk pengurusan. Tetapi kali ini saya tidak showkan ataupun tidak sharing tentang AppSheet. Pasal AppSheet dia agak rumit untuk individu yang baru-baru mula belajar. AppSheet sebenarnya dia boleh buat benda ini juga. Dia boleh direct, dia tanda tangan di sana dan dia boleh generate PDF. Okay? Saya rasa fungsi dia agak sama, tapi kaedah untuk penyampaian ataupun setting lah dia kurang sama dengan AppSheet. Okay? AppSheet juga dari Google. Okay? Saya harap jawab soalan ini. Okay, so jangan risau cikgu-cikgu. Kalau nanti ada masa untuk AppSheet itu, kita akan jemput lagi cikgu Chung nih untuk kongsi, kan cikgu Chung untuk AppSheet pula, tapi lain kali lah kan, lain kali untuk sesi yang seterusnya pula. Ada yang masih lagi meminta link ya, link sudah dikongsikan di atas tadi kalau cikgu scroll up ya. Ada link sudah, ada 2 link ya, link untuk Google Drive dan juga link untuk YouTube. Jadi link YouTube nih ada recording memang di dalam ya, tetapi dia tidak akan terus dimuat naik oleh technical team pada hari ini. Dia akan dimuat naik selepas dilaksanakan sedikit penambahbaikan dalam video ini, baru mereka akan muat naik ke YouTube.
Mungkin hujung minggu ni atau awal minggu depan akan dibuat naik oleh technical team lah ya. Ada lagi soalan? Coba kita tengok. Ramai yang menyatakan perkongsian yang sangat baik daripada Cikgu Chung. Okay. Memang terbaik. Okay. Jadi dia sangat memudahkan. Bukan saja untuk pelaporan Kokem, tetapi untuk pelaporan-pelaporan yang lain. Ya, saya boleh nampak ini, kami boleh gunakan juga ini untuk pelaporan-pelaporan di PPD pun boleh juga menggunakan kaedah yang sama, Cikgu Chung. Jadi saya pun belajar, saya belajar banyak sebenarnya apabila mengikuti sesi Cikgu Chung ini. Okey, jika tidak ada soalan lagi, saya bagi peluang pada cikgu untuk mengajukan soalan sebelum kita menutup sesi pada hari ini. Jadi kalau tidak ada lagi soalan mungkin yang Anda terfikir untuk bertanya, Anda bolehlah, saya mohon kepada technical team Cik Hazwani untuk kongsikan link ke ECJIL. So ada dikongsikan sudah di sana ya. Ada dikongsikan. Mohon isi maklum balas dalam Google Form tersebut. Anda akan dapat ECJIL ya. Dan sambil Anda isi, dari pihak kami ingin memaklumkan bahawa sesi seperti ini, seperti yang telah dinyatakan dari awal tadi, akan dilaksanakan pada setiap hari Khamis ya, untuk pengetahuan Anda. Dan tajuk-tajuk perkongsiannya ada pelbagai. Untuk kali ini perkongsian khas sasarannya kepada penolong kanan Kokem. Sebelum ini, beberapa siri untuk pecutan akhir SPM kepada guru dan kepada murid. Itu sebab dalam surat yang kami telah edarkan itu tertulis pula sasarannya diminta hadir adalah para guru dan murid. Terkopi surat yang sebelum, jadi kami mohon maaf dan selepas itu dibetulkan. Dan untuk minggu depan kami akan maklumkan dan apakah tajuk perkongsian, dan biasanya kami akan kongsikan itu seperti pada hari ini juga melalui penolong kanan 1, melalui pengetua dan guru besar, dan juga WhatsApp daripada pegawai-pegawai yang lain yang akan berkongsi dengan Anda. Ya, jadi Anda juga akan dapat maklumat yang terkini daripada link yang telah Anda bookmarkkan tadi ya. Bagi pihak CDL dan juga PPD Kota Kinabalu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kami pada hari ini, iaitu Cikgu Chung Tekfe ya. Dan kami berharap bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini mendapat banyak manfaat daripada sesi yang telah dikongsikan oleh Cikgu Chung Tekfe ini. Mohon maaf jika ada kesilapan daripada pihak kami ya, dan kami berharap bahawa kita akan berjumpa lagi ataupun kami akan berjumpa dengan cikgu-cikgu daripada sekolah anda di sesi-sesi yang akan datang. Daripada Cikgu Punit, dia sudah terima sijil. Ya, jadi tahniah. Isi sekarang dapat sijil terus. Ya, jadi oleh itu mungkin tak tanpa melengah-lengahkan masa lagi, mungkin Anda ada kerja yang perlu diselesaikan pada hari ini. Dengan itu, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Chung dan kepada semua para pendidik yang hadir pada hari ini. Pada ketika ini ada 249 dan kalau saya tengok daripada chat anda daripada seluruh Malaysia. Ya, jadi oleh itu saya mohon agar cikgu-cikgu membuka video anda untuk kita mengambil video sebagai penutup tirai pada perkongsian hari ini.
Okey, mohon semua para hadirin untuk membuka video anda. Kita rakamkan perkongsian kita pada hari ini dengan mengambil gambar. Silakan. Okey, cikgu-cikgu ready? Saya ambil gambar ya. Okay, first page, senyum, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Okay, next page, 1, 2, 3. Okay, freestyle cikgu-cikgu. Cikgu Kartini sudah buat freestyle dari tadi lagi. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, Terima so kasih. ada juga CDL daripada PPD Bank Sarpudu ya pada hari Jumaat. Okay. So thank you cikgu-cikgu semua. See you next session. Thank you Cikgu Mimi. Ada rekan-rekan saya Cikgu Jahari. Thank you Hai so Cikgu much. Jahari. Thank you, Cikgu Chong. Thank you, Cikgu Thank you, Elsie. Cikgu Chong. Thank you, Thank you, Cikgu Siti. Elsie. Thank you, Mantap, CDL. Cikgu Chong. Thank you, Thank cikgu. you. Semua. Very much. Thank you, Cikgu Chong. Welcome Ho. Thank you, Elsie. Ada Cikgu. Ya. Thank you Melin.